Di bekam makrifat ni, bekam makna hijamah makrifat ni makna dia mengeluar zulmat, darah zulmat yang ada pada badan seseorang tu dipanggil darah jasmani, yang kedua darah rohani. Jadi insya-Allah orang yang membekam makrifat ni, dua-dua darah ni akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ma'alamtana tilani wal hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, kita bertemu dalam satu majlis pengajian yang dinamakan pengajian tentang ilmu bekam ataupun dikenali sebagai hijamah. Jadi pada malam ni insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita buat. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada malam ini membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripada apa yang kita buat. Apa yang kita nak belajar ni dikenali sebagai hijamah makrifat. Jadi hijamah ni adalah perkataan Arab yang bermaksud mengeluarkan darah kotor, jadi orang yang berhijamah ni yang merupakan satu ibadah yang sangat-sangat kita tuntut ketika Rasulullah SAW Isra' Mi'raj bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ketika mendapat perintah semayang, baginda Rasulullah SAW turun di langit ketujuh, bertemu dengan para malaikat. Malaikat bagi tahu ke wahai Rasulullah, perintahlah umatmu berbekam. Jadi kita kena ingatlah selalu orang tua-tua dulu tunggu membaca tentang kisah Isra' Mi'raj ni. Mereka akan menceritakan di antara perintah yang Rasulullah dapat itu perintah semayang, tapi jarang orang memperkatakan tentang satu lagi perintah yang disampaikan melalui para malaikat, itu perintah berbekam ataupun hijamah. Jadi mungkin ada rahsia, ada hikmah dia. Jadi pada malam ni saya akan memperkatakanlah hijamah yang dimaksudkan ketika Rasulullah Isra' Mi'raj itu, bagaimana, apa itu hijamah. Hijamah ini orang lah sebut senang saja bekam. Jadi sebelum tu saya biasa tengoklah ramai orang dulu bekam mereka menggunakan tanduk di era tahun 50-an apa semua. Saya dapat lihat tahun 60-an datuk saya ni duk bekam orang. Jadi saya dapat lihatlah bagaimana cara dia membekam orang menggunakan tanduk. Dulu orang bekam menggunakan tanduk. Kemudian 70-an masih lagi saya lihat orang bekam, tapi masuk tahun 80-an dah mula dah orang meninggalkan bekam, tak nampak dah bekam-bekam orang nak bekam. Kemudian berlanjutanlah hingga tahun di akhir tahun 90-an orang kami kita mula balik memperkenalkan. Jadi tahun 90-an kita mula memperkenalkan bekam balik. Alhamdulillah. Pakai awal kita memperkenal bekam ni kita sebut sebagai bekam awam ataupun bekam umum. Jadi ramai orang lah mula nak membekam. Cuma kita bekam umum ni kita ikutlah tempat-tempat yang mereka rasa tak selesa, tentu kita bekam. Kemudian masuk fasa kedua, kita memperkenalkan bekam sunnah ataupun bekam rukun, yang mana ada 7 tempat dalam bekam rukun ni, dan orang ramai lah pakat
berlomba-lomba untuk nak bekam rukun. Dan di samping tu saya kenalkanlah beberapa jadi bekam, bekam muka, bekam dada dan sebagainya lah. Dan di awal tahun 20-an saya memperkenalkan bekam makrifat ataupun hijamah makrifat. Jadi saya bermulalah masa tu saya bekam di kawasan di belah selatan. Ramailah orang belah selatan ni, masyarakat ni tinggal di sebelah selatan ni yang berbekam makrifat. Jadi makrifat ni agak baru lah. Sebenarnya ilmu ni bukan baru. Ilmu ni mula-mula, cuma hari ni orang baru mula untuk mencuba bekam makrifat. Apa itu bekam makrifat? Jadi bekam ni dia ada saya macam saya sebut tadi lah, satu bekam umum, yang kedua bekam sunnah, dan yang ketiga bekam makrifat, ataupun dikenali sebagai hijamah makrifat. Jadi nak mempelajari ilmu bekam makrifat ataupun kita sebagai orang yang nak jadi ahli bekam makrifat ni mestilah ada syarat-syarat dia. Kalau kita nak belajar bekam biasa, dia tak perlu syarat, siapa pun boleh belajar. Orang Islam dan orang tak Islam boleh belajar bekam biasa ni. Hari ni kita tengok ramai orang bekam, sebelum pun dah ada buat bekam. Jadi bekam yang dibuat tu adalah bekam umum. Tapi bekam makrifat ni berbeza di antara bekam umum, dikenal lagi sebagai hijamah makrifat ni kerana dia ada syarat dia. Syarat untuk belajar ataupun nak jadi ahli bekam makrifat ni, pertama dia mesti orang Islam. Jadi kalau dia bukan orang Islam, dia tak boleh belajar lah, ataupun dia tak boleh mengamal ilmu bekam makrifat ni. Yang kedua, orang yang nak menjadi ahli bekam makrifat ni, dia mestilah ahli ibadah ataupun orang yang dekat diri dengan Allah, orang yang ada hubungan dengan Allah, orang yang selalu merasa hamba, orang yang dekat beribadah dengan Allah. InsyaAllah orang inilah saja yang boleh mengamal ilmu bekam ataupun menjadi ahli bekam. Kerana bekam makrifat ni dia berbeza dengan bekam-bekam yang lain. Hijamah makrifat ni dia berbeza. Dia ada perkara-perkara yang kita kena ada untuk kita nak jadikan sebagai kita sebagai ahli bekam makrifat. Khafiat daripada bekam makrifat ni banyak, tuan-tuan. Kita umat Islam ramai dah terlupa untuk mengamalkan bekam makrifat ni. Kalau dulu orang mengamalkan bekam makrifat ni, tapi hari ni orang dah lupa. Sedang dialah anugerah Allah kepada kita yang sangat yang penting untuk kita amalkan bekam makrifat ni. Kerana bekam makrifat ni khasiat dia sangat banyak, tuan-tuan. Di antaranya, selain daripada dia dapat mengubati penyakit-penyakit yang ada lahiriah yang ada hari ni, macam manis ke, darah tinggi ke, gout ke, kanser ke, lumpuh ke, ataupun penyakit-penyakit yang saya tak dapat sebut, dia berupaya untuk merawat penyakit-penyakit berkaitan dengan jasmani, rohani kita, seperti hasad, dengki, sombong, bongkak, takabur, riya, penyakit-penyakit hati yang lain, ataupun anak-anak degil, isteri yang bermasalah dan sebagainya. Jadi bekam makrifat ni satu bekam yang sangat luar biasa, tuan-tuan. Kalau kita dapat amalkan, Masya Allah, kita akan lihat hasilnya yang bagi saya sangat luar biasa lah. Sepanjang saya mengamal bekam makrifat ni, alhamdulillah, insya Allah orang yang membekam bekam makrifat ni, darah yang keluar daripada di bekam makrifat ni, kalaulah di diri orang yang ada bekam yang buat bekam makrifat ni, insya-Allah darahnya biasanya akan keluar, akan tertera kalimah-kalimah Allah, kalimah Muhammad dan sebagainya. Ini yang luar biasa. Orang tu lah kalau dia ada iman ataupun dia masih ada hubungan dia dengan Allah, insya-Allah darah yang keluar tu darah yang tertera kalimah-kalimah. Bentuk darah tu bentuk kalimah, seolah darah tu macam berzikir. Kita pernah dengar cerita tentang Al-Halash, bagaimana beliau dibunuh, darah yang keluar tu darah tu berzikir. Begitu juga darah bekam makrifat ni,
darah yang keluar sepengetahuan saya lah, saya berbekam orang ni, ramai saya lihat orang-orang yang kita tengok yang darah dia tu tertera tulis kalimah-kalimah di badannya, darah tu bentuk kalimah-kalimah Allah. Jadi bekam marifat ni satu bekam yang sangat-sangat kita kena buat lah. Kalau kita tak buat, kita lah rugi ya. Jadi makna, jadi hari ni dengan keadaan suasana dunia yang hari ni penuh dengan berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai jenis penyakit yang kita kena duk carilah satu benda yang boleh dapat merawat penyakit-penyakit yang ada ni. Jadi kita tampilkan kembali bekam marifat ni sebagai ubat untuk penyakit-penyakit yang ada hari ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh mencuba untuk membekam marifat. Dalam kuliah ni saya ingin menceritakan tentang kaedah bekam marifat ni. Jadi tuan-tuan boleh belajar. Saya pun dah, orang kata umur pun dah mendaki 60-an, jadi nak hidup pun tak berapa lama. Jadi ilmu-ilmu yang ada ni eloklah kita bagi-bagikan untuk kita sama-sama mengamalkannya. Mudah-mudahan di akhirat kelak nanti Allah pandang kita, Allah tempatkan kita bersama golongan hamba-hamba dia redai. Itu yang penting. Jadi pada siri-siri bekam marifat nanti, insya-Allah dia akan ada siri-siri dah. Pada malam ni pun tak habis, kalau nak cerita semua dia akan masuk berpangkat-pangkat. Jadi saya akan kupaslah apa itu bekam marifat, apa kaitan dia dengan diri kita dan sebagainya. Di bekam marifat ni, bekam makna hijamah marifat ni makna dia mengeluar zulmat, darah zulmat yang ada pada badan seseorang tu. Kalau kita bekam dia tu, dalam diri dia tu ada darah zulmat. Darah ni ada dua jenis. Satu dipanggil darah jasmani, yang kedua darah rohani. Jadi insya-Allah orang yang membekam marifat ni, dua-dua darah ni akan keluar. Dua-dua darah ni lah punca bagi penyakit rohani kita dan juga penyakit jasmani kita, seperti kencing manis. Semua sebabkan darah kita lah, darah kotor. Itu sunnah kita berbekam. Sangat-sangat tuntut berbekam ni. Nak bekam tu, bekam hijamah ni, bekam ataupun hijamah makrifat ni, sangat-sangat kita buat untuk mengeluarkan darah kotor yang jasmani dan rohani. Jadi insya-Allah orang yang bila mengamalkan, bila dia dah buat bekam makrifat ni, nanti dia akan rasa jiwa tenang, muka dia terpancar nur. Orang yang bukan makrifat ni, muka dia terpancar nur, muka dia nampak seri dia. Orang tua kata nampak seri. Dan dia akan bila dia nak ibadah, dia rasa seronok nak ibadah dengan Allah. Dia rasa seronok nak ibadah dengan Allah. Allah akan campak rasa seronok nak ibadah dengan Allah. Berkat bekam makrifat ni, insya-Allah. Jadi kalau kita yang ada masalah malas nak ibadah, malas nak buat kebajikan, insya-Allah buatlah bekam makrifat ni. Mudah-mudahan bekam makrifat ni kita akan dapat keberkatannya, insya-Allah. Jadi bekam makrifat ni mengeluar zulmat rohani dan jasmani. Jadi darah itulah punca segala kita penyakit. Kalau kita nak tengok penyakit zahir ni, seperti kencing manis, darah tinggi, kanser, semua berpunca darah kotor tadi. Bila darah kotor ni ada di badan kita, dia akan mendatangkan penyakit pada kita. Penyakit hari ni kita pun tak tahu dah, sampai terlampau banyak jenis penyakit kan, berbagai-bagai cara orang guna untuk merawat penyakit. Jadi marilah kita sama-sama menggunakan kaedah bekam makrifat ni untuk mengubati penyakit jasmani kita. InsyaAllah pengalaman saya sepanjang duk bekam orang macam-macam saya dah jumpa dah. Yang lumpuhnya, yang migrainnya, ada yang migrain baru ni seorang hamba Allah, orang umur kena 35 tahun dah, dia kena migrain daripada muda lagi lah, main di kedai menangis-nangis, hilang malu dia. Patut kita pikat ngakai ni air malu nak teriak depan orang, kita orang tua-tua, tapi dia menangis-nangis sampai muka-muka lah, menangis betul lah, sakit, senyum tak ada langsung lah. Datang dengan isteri dia, sahabat saya bawa, sahabat saya ni Sa'amzari yang buat qasidah
Zamzul Haq. Ni sahabat saya lah. Kami pergi Mekah apa sekali. Jadi dia bawa keluarga dia mai. Adik dia kata sakit migraine ni lama dah, dia kata tak tahu dah ni. Jadi mai bawa bekam. Alhamdulillah saya berbekam, anak saya bekam dia. Saya tunjuk cara-cara nak bekam dia. Selepas dah bekam tu, hasil daripada darah yang keluar tu, Masya Allah tuan-tuan, kali kedua dia bertemu dengan saya dengan ketawa ria, seronok, rasa banyak berubah. Contoh ni banyak lagi kalau nak buat contoh-contoh tu orang yang mengamal bekam makrifat ni. Jadi ini kan, yang kita terlepas pandang. Dan kalau kita bekam orang-orang anak-anak yang hari ni ramai anak-anak yang ada masalah hari ni ramai anak-anak kita ni yang rosak akhlak dia, rosak ibadah dia, rosak pergaulan dia, rosak perangai dia, macam-macam lah. Lawan ibu bapa, malas minum, isap rokok dan sebagainya, isap ganja dan isap dadah dan sebagainya. Kan berpunca daripada darah tadi. Bila darah tadi ada kotak, darah zulmat ada dalam badan mereka tadi, yang bila darah ni ada menyebabkan jadi tempat bersemadinya para iblis penyakit duduk tentu mereka suka lah benda kotak-kotak duduk tentu. Bila duduk tu mereka mendatangkan penyakit pada orang yang ada darah-darah kotak ni tadi. Itu kita tengoklah kaya ni budak-budak kecil-kecil umur. Saya pun kadang-kadang duk berubat anak-anak yang masalah begini, kadang kita terkejut, umur baru sekolah rendah pun tak habis lagi, baru duk mengaji, dah hisap rokok, dah lawan ibu bapa, dah ketibat benda-benda mungkar. Kita cerita lebat semayang tu kita tak tepi lah. Yang zahir ni pak dia pun tak tahu apa ni nak buat apa dah. Tak erti nak buat apa dah. Alhamdulillah dengan menggunakan kaedah bekam makrifat ni, budak-budak tu yang ni bekam makrifat berubah perangai mereka, akhlak mereka. Dia jadi elok yang mana keluar malam, tak keluar malam dah. Gitu. Jadi bekam makrifat ni hebat yang kita terlepas pandang lah. Jadi pada hari ni, malam ni dan malam hari-hari seterusnya, saya akan menunjuk kepada tuan-tuan untuk yang siapa yang ingin nak belajar ilmu bekam makrifat, cara-cara bekam makrifat ni. Penyakit rohani kita, kita penyakit rohani hari ni kita tengok ramai orang penyakit rohani daripada penyakit jasmani. Ramai penyakit rohani ni lebih ramai daripada orang penyakit jasmani. Orang bimbang penyakit jasmani, kanser lah orang bimbang, tapi orang macam tak berapa heran dengan penyakit rohani. Sedangkan penyakit rohani ni lebih parah, lebih bahaya lagi daripada penyakit jasmani kita. Sebab penyakit rohani ni akan bawa kita ke akhirat. Sebagai seorang Islam, kita akan dibawa, akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Kalau kita bawa bersama penyakit rohani ni, Allah, kita bimbang-bimbang nanti takut Allah campak kita dalam api neraka. Jadi kafiat bekam makrifat ni Masya Allah membantu kita banyaklah untuk kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan Allah redha tu, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah akan masuk kita dalam syurga Allah nanti. Jadi apa itu bekam makrifat? Bekam makrifat ni kalau tuan-tuan nak tahu, dalam bekam makrifat ni, selain dia akan mengeluarkan darah zulmat, darah jasmani dan darah rohani dan darah jasmani seorang yang bekam makrifat tadi lah, insya-Allah hasil daripada nanti orang yang bekam tadi, insya-Allah tuan-tuan akan tengoklah dia akan dapat manfaat daripada apa dia bekam. Bekam makrifat ni dia terdiri daripada asas bekam makrifat ni. Asas bekam makrifat ni dia ada 17 rukunnya. 17 rukun. Kalau kita nak tahu asas pada bekam makrifat ni, dia ada 17 rukunnya. Dalam badan kita ni adalah 17 poin utama dalam bekam makrifat. Di bekam makrifat ni yang pertama, tujuan dia adalah perjalanan. Bekam makrifat ni adalah perjalanan Nur Muhammad di dalam badan kita.
Kita biasa duk dengar Nur Muhammad, ramai orang duk cerita Nur Muhammad ni dia akan berada di dalam badan kita. Satu hari ni dia akan singgah di 5 tempat utama di badan kita. 5 tempat. Waktu subuh Nur Muhammad ni kita ringkas lah. Kita nak masuk topik bukan, tapi dia ada kaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni dia akan berjalan. Waktu subuh ni dia akan masuk tempat yang pertama dia singgah di tubuh badan manusia, adalah di tulang sulbi. Kita pun mungkinlah orang yang tak ni, orang yang reti, bukan orang yang ada reti, dia tahulah. Dia akan berada di tulang sulbi. Tempat yang pertama dia duduk. Dia akan ada di situ di waktu subuh. Dan cahaya Nur Muhammad tu dia akan berada di situ cerah. Bila dia masuk tu dalam keadaan cerah, bercahaya, nur cahaya tu. Dan cahaya ni, Nur Muhammad ni dia akan bergerak pada waktu subuh tu ke waktu zuhur. Dia akan bergerak ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua tu di Batnun, di belakang di pusat kita tu, tempat dipanggil Batnun. Di situ tempat kedua dia singgah. Tempat ni nanti insyaAllah saya akan kupas lah. Cuma saya nak bagi penangan umum apa itu bukan makrifat. Tempat singgahan kedua adalah Batnun. Di Batnun ni lah nanti waktu zuhur dia akan berada di situ. Jadi daripada subuh tadi yang dia berada di tulang sulbi tadi, dia akan berjalan ke waktu zuhur ke tempat kedua di Batnun. Jadi kalau daripada subuh ni, kalau tempat yang dia singgahan yang pertama di tulang sulbi tu, di sulbi tu berada dalam keadaan elok, maka cahaya itu dia akan makin bercahaya. Kalau tempat yang dia singgah yang pertama, Nur Muhammad singgah yang pertama tu, kalau tempat tu penuh dengan kekotoran, penuh dengan benda-benda yang tak elok, maka cahaya itu akan malam. Dia akan pergi tempat kedua pun dalam keadaan malam. Ketika dia sampai ke tempat yang kedua ni, Batnun ni, cahaya itu kan tempat yang kedua pun tak berapa elok, maka cahaya ni akan makin malap. Bila makin malap ni yang kita takut. Bila Nur Muhammad tak ada dalam diri kita ni, kita bimbang-bimbang nanti. Takut kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur dengan Allah. Ini tempat yang kedua, Batnun. Apa kaitannya dengan bekam nanti saya akan urai nanti. Kita akan masuk dalam siri-siri nanti. Depan dia akan berjalan ke tempat yang ketiga. Waktu zuhur ni dia akan pergi waktu asar. Nur Muhammad tadi dia akan berjalan ke tempat yang ketiga, iaitu tempat yang ketiga yang ada di belakang tengkuk kita, dipanggil Al-Qahil. Tempat yang ketiga tu. Dia akan berhenti tentu. Cahaya ni akan bercahaya kalau tempat yang dilalui 3 tempat tadi berada elok, dalam keadaan elok, cahaya Nur Muhammad ni dia akan bercahaya. Tapi kalau tempat yang dia singgah tadi penuh dengan berbagai-bagai benda-benda tak elok, maka cahaya tadi akan makin malam dan mungkin tak ada langsung. Bila tak ada langsung nanti kita kena bimbang-bimbang lah. Kita takut juga. Setiap orang ada Nur Muhammad ni akan singgah kat dia, tapi kalau dia tak jaga akan hilang Nur Muhammad daripada diri dia. Dan Nur Muhammad ni akan berjalan waktu maghrib, dia akan pergi tempat yang keempat waktu maghrib, di belakang tengkuk, di belakang kepala, di Al-Qahil dia panggil tempat yang keempat, tempat keempat waktu maghrib, rumah dua, tempat yang ketiga. Tempat yang keempat. Tempat yang keempat. Dan daripada tempat keempat ni lah, dia waktu Aisyah, dia akan berada di ala Ruksun, di tengah ubun kita. Ini penting. Semua benda-benda ni, tempat ni sangat-sangat ni. Jadi tempat singgahan dia ada 5 tempat yang ia merangkumi 17 poin. 17 tempat, 17 poin dia dalam kaitan bekam nanti. Jadi kita penting untuk kita pastikan tempat singgahan Nur Muhammad ni dalam keadaan yang elok. Tempat, saya kupas sikit, cerita sikit pada tuan-tuan yang kata sulbi tadi. Sulbi ni
tulang sulbi ni merupakan tempat benih kita, tempat benih manusia untuk mencetak orang. Nak jadi orang, benih kita, keturunan kita ni ada di tulang sulbi. Kalau di tulang sulbi ni lah kita kena paling kita kena jadi Nur Muhammad, dia akan singgah di sini dulu. Pastikan yang tulang sulbi kita ni lah benih kita. Hari ni kalau tempat ni penuh dengan darah kotor, darah kotor ni, darah zulmat banyak tentu ada di situ, nanti menyebabkan nanti jadi tempat tinggal para iblis syaitan, tempat tinggal segala penyakit-penyakit di situ. Sedangkan tulang sulbinya merupakan tempat benih. Apabila tempat benih kita ni dicemari dengan kotoran-kotoran, dicemari dengan iblis banyak, menyebabkan zuriat yang akan lahir daripada itu akan manusia-manusia yang sakit, sama ada sakit rohani maupun sakit jasmani. Sebab kita tak jaga tulang sulbi, kita pun tak pernah dengar. Mungkin tak tahu, mungkin kita dah reti, mungkin kita tak pernah faham. Jadi tulang sulbi ni kena jaga. Berapa orang pastikan tulang sulbi jaga. Bagaimana nak jaga tulang sulbi ni bagi elok tempat ni? Jadi kita nak bersih tempat ni, bagi bersih, jangan bagi dia ada iblis syaitan duduk itu, jangan bagi penyakit itu. Cara dia adalah yang saya sebut tadi, menggunakan bekam makrifat tadi. Kita bekam makrifat tempat sulbi, tulang sulbi itu. Jadi kita akan berbekam di tulang sulbi itu. Jadi kaedah berbekam makrifat ni berbeza dengan bekam yang kita ada tengok lah. Hijamah makrifat ni dia berbeza daripada bekam yang kita ada tengok orang buat tadi. Sebab tadi yang saya kata, orang yang nak bekam makrifat ni, ahli bekam makrifat ni dikenali sebagai ahli bekam makrifat, ahli makrifat, ahli hijamah, ahli hijamah makrifat. Yang nak bekam ni tukang makrifat ni, tukang bekam makrifat ni, tukang makrifat ni, tukang hijamah makrifat ni, dia mestilah seorang yang pertama seorang Islam. Yang kedua, dia mestilah ada hubungan dia dengan Allah. Lagi kuat hubungan dia dengan Allah, maka dia akan bekam orang tu lagi dah hebat. Kita akan nampak dah Allah akan perlihatkan pada kita bagaimana kekotoran yang ada pada badan kita itu dikeluarkan. Jadi cara bekam ni berbeza dengan bekam yang hijamah makrifat ni berbeza dengan bekam yang ada ni. Walaupun kita tengok depan itu macam sama, tapi tak sama. Jadi insya-Allah eloklah kita sama-sama bekam. Jadi kita main pertama tu kita bekam dulu. Penting kita nak kena jaga bekam makrifat ni, bekam tempat yang pertama, tempat Nur Muhammad yang pertama singgah tu, kita kena pastikan tempat tu bersih, jangan ada darah kotor. Kalau ada darah kotor nanti akan jadi tempat tinggal para iblis syaitan ni. Segala benda-benda yang tak elok, segala penyakit ni akan duduk dulu. Dia akan pilih duduk. Sebab apa? Itu kelang tempat buat benih kita. Jadi kalau tahun tu dah kotor nanti, jadi zuriat yang akan lahir nanti manusia-manusia yang sakit, yang rosak. Ni kita tak nampak, kita tak pandang. Jadi mainlah kita bekam. Itu penting kita bekam makrifat ni. Untuk nak pastikan tulang sulbi kita nanti bersih untuk singgahan pertama Nur Muhammad. Bila Nur Muhammad mai tentu tempat tu bersih dan kita ada hubungan dekat dengan Allah, maka bercahaya-cahayalah Nur Muhammad tadi. Masya-Allah, bila bercahaya Nur Muhammad dalam tubuh badan kita nanti, masya-Allah. Wah, itu nanti insya-Allah saya yakin orang itu akan termasuk dalam golongan orang yang hamba-hamba dia yang Allah redai nanti. Itu. Jadi itu penting kita kena bekam makrifat. Kena apa? Hijamah makrifat. Hijamah makrifat. Penting kita buat hijamah makrifat. Tempat yang pertama. Jadi saya akan kita fokus tempat yang pertama. Penting untuk kita buat mula-mula. Jadi nak bekam ni dia memanglah ada hari-hari yang betul, hari yang sesuai, yang sangat-sangat dituntut. Ya. Di puncak darah ni pada 17, 19 dan 21 di dalam bulan Islam. Tapi bolehlah kita nak bekam di hari-hari yang lain. Tapi tarikh-tarikh itu tarikh yang sangat bagus untuk kita berbekam. Masa tu kemuncak segala darah
dia berada. Dan hari yang paling bagus kalau 17, 19, 21 itu jatuh pada hari Isnin. Itu hari yang paling bagus. Ataupun hari Selasa, hari yang paling bagus itu kita pegang. Kita pegang pada hari itu, Masya Allah. Darah zumat yang keluar nanti, darah zumat yang luar biasa nanti. Kita akan dapat kesannya nanti. Jadi insya-Allah tuan yang belajar ilmu ni nanti kita boleh buatlah kepada keluarga terdekatnya kita, anak bini kita, bapa kita, isteri kita dan saudara-saudara dekat. Tujuan itu kita belajar ni untuk diri kita. Kita nak bagi kita sihat. Kan bila kita sihat rohani dan jasmani, lebih rohani kena bagi sihat. Sebab hari ni ramai orang sakit. Ramai orang sakit tak ada ubat. Sakit apa? Sakit rohani ni tak ada ubat dia. Ubat dia nak dekat dia dengan Allah, nak jadi hamba Allah tu. Ubat dia yang tu. Kan? Jadi salah satu untuk membantu kita menjadi hamba Allah, kita pegang makrifat ni. Untuk membantu kita dekat diri dengan Allah. Kita akan rasa seronok nak ibadah. Kita akan rasa tenang. Kita akan rasa lapang. Banyak orang banyak. Dia serabut kepala, sakit kepala dan sebagainya. InsyaAllah kalau dia pegang makrifat nanti, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa lapang dada nanti. Inilah pengenalan ringkas tentang pegang makrifat yang kita akan belajar nanti, ataupun di jamaah makrifat yang kita akan belajar. Yang akan insyaAllah saya cubalah untuk berada dalam live ni setiap hari Jumaat sekitar pukul 9 malam. Mudah-mudahan Allah bagi saya kekuatan lah, dengan rahmat Allah, untuk saya bagi ilmu ni kepada tuan-tuan semua. Jadi saya rasa insyaAllah nanti kita akan bertemu lagi lah dalam siri-siri yang akan datang nanti dengan yang mula-mula. Jadi saya akan tunjuk kaedah nak bekam dia macam mana kita nak pegang pisau dia, macam mana nak iris di badan tu, macam mana bacaan-bacaan yang kita kena pelan-pelan kena baca, dan kita nak buat bekam tu apa benda dan sebagainya. Kita akan terang nanti. Semua saya akan pakai awal ni saya terang tempat-tempat bekam makrifat, rukun bekam makrifat ni dulu. Lepas itu saya akan tunjuk cara kita nak bekam. Mungkin dalam masa yang sama nanti saya akan tunjuk cara-cara nak bekam makrifat ni. Cara nak bekam pisau macam mana, bacaan dalam bekam macam mana. Jadi mungkinlah tuan-tuan yang nak belajar ni ada kitab tentang amalan dia lah, bekam makrifat ni. Nak bekam makrifat ni dia kena ada kitab dia lah. Kita ada kitab dia nanti yang saya tulis bagaimana kita nak buat amalan ni. Mudah-mudahan kita buat amalan ni nanti, insyaAllah kita akan dapat rasa keberkatannya nanti, insyaAllah. Jadi cukuplah untuk pada malam ni untuk kita belajar ta'aruf dia. Mudah-mudahan kita Allah beri kekuatan pada saya untuk dapat saya sambung lagi kuliah ni pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan pada saya dengan rahmat Allah untuk saya berkatakan semua ni rahmat Allah. Kalau Allah tak izin, antum jangan kata apa lah. Banyak orang ni dia tak bertandang dengan Allah, dia ingat dia semua ada Allah. Kalau Allah tak bagi kita bercakap, tak boleh bercakap. Kalau Allah tak bagi dia, tak boleh. Kita tak boleh buat apa, kita tak nak apa, kita tak nak apa, tak wujud kita. Allah semuanya dekat Allah. Kita nak buat apa-apa kalau Allah tak bagi. Kita kena ada sifat hamba pada diri kita. Untuk kita nak buat apa, jangan kita rasa ria, sombong, kata kita hebat. Kita tak hebat pun. Hebatnya Allah saja. Kita ni hamba saja. Jadi saya pun mohon pada Allah, Allah beri kekuatan pada saya untuk saya dapat sampaikan kuliah makrifat ni nanti. Kuliah makrifat, kuliah jamaah makrifat ni nanti. Jadi apa maaf kalau ada salah silap saya sepanjang kuliah ni nanti. Kuliah ni ada salah silap saya minta maaf banyak-banyak daripada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kemar pribadi saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.